Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita hari ini 11 September 2021. Pada masa ni PKP masih lagi belum membenarkan berentas negeri. Jadi kita daripada Kuantan nak ke Cameron Highland, singgah di Hotel Agro Raup. Bermalam kat sini satu malam dan angguk-angguk saja. Lepas daripada ni kita akan keluar, kita akan cari tempat sarapan dan terus menuju ke Cameron Highland. Dan perjalanan daripada Raup ke Cameron Highland lebih kurang dalam 2 jam lebih. Daripada Kuantan ke sini juga semalam dalam 2 jam lebih. Setiap daripada apa yang kita lalui itu kita akan rekod supaya dapat panduan untuk semua orang yang melihat YouTube ataupun video ni. Angguk lagi kita nak cakap apa-apa. Tak nak cakap apa. Jadi sekarang jam 8.30, cari sarapan, jom. Dan ini anak-anak yang tengah dah standby ni. Ni Sarah. Cakap sikit Sarah. Yang itu pula Sofia. Okey. Jadi kita akan bergerak selepas daripada ini. Jumpa selepas ini. Okay, sekarang kita akan pergi ke breakfast. Siapa nak breakfast? Siapa nak breakfast? Tak ada orang nak breakfast ke? Nak. Okey, jom kita akan pergi breakfast dekat Di Kalang. Tak tahulah mana Di Kalang tu, tapi kita akan breakfast di Kalang. Ini Di Kalang. Di Kalang, K-A-L-L-A-N-G. Jadi masih lagi belum boleh untuk dine in. Jadi masing-masing beli makanan dan bawa makan. So kami pun tak tahu nak makan mana ni. On the way ke Cameron. Jadi carilah tempat mana-mana untuk kita makan. Seboleh-bolehnya tempat yang biasa. InsyaAllah nanti kita update. Okay, jom kita berhenti dekat hentian rehat Betau. Hentian rehat Betau. Sekarang kita dah sampai dekat mana ni? Pos Betau. Hentian RR Pos Betau dekat menuju ke Cameron Highland. Jadi daripada sini pun mungkin 1 jam nak sampai ke Cameron Highland. Mudah-mudahan ni nak breakfast, berhenti breakfast. Kita dah berhenti dekat Kalang tadi, beli kat Kalang. Kemudian sekarang kita akan breakfast dulu. Jom kita makan. Bagi siapa yang daripada Kuantan nak ke Cameron Highland, jadi jalan dia yang kita kena plan, sebab perjalanan daripada Kuantan ke Cameron Highland adalah 5 jam lebih. Jadi kalau sanggup nak travel selama 5 jam, okey. Tapi kalau tak, boleh berhenti kat Raup. Jadi Raup ada beberapa hotel yang boleh digunakan dan quite good juga kan. Masa kita duduk hotel tu pun hotel Agro Raup. Jadi tadi dah ada sikit snapshot pasal Hotel Agro Raup. Tu bagus. Jadi kalau tengok perjalanan daripada Kuantan pergi Raup, pergi Cameron. Okey. Daripada Raup tu patutnya bertolak pukul 7. Tapi oleh kerana ni ni dua orang ni bangun lambat. Jadi kita pun terpaksa lah bertolak lambat. Betul lah kan. Kita bertolak lambat. Jadi kita bertolak pukul 8 baru bertolak. Jadi berhenti dekat Kalang KALNG untuk beli sarapan. So ini sarapan yang kami beli.
Nasi kerabu. Nasi kerabu, nasi lemak dan Kuih muih. dan apa? Dan teh ais. Teh ais. Kita berhenti kejap dekat sini. Lepas ni kita akan sambung perjalanan. Mungkin ini boleh memberi sedikit tips lah untuk siapa yang menonton video ni untuk bergerak daripada Kuantan ke Cameron Highland. Ada orang ni orang dia suruh cerita pasal Roblox. Okay, Roblox ada. Roblox kita ada daripada Kuantan naik highway, lepas tu pergi ke keluar exit Lancang. Daripada Lancang tu ada satu Roblox. Tu Roblox pertama. Dia tanya nak pergi mana? Jawab je pergi Cameron Highland. Daripada mana? Tak, dia nak pergi Cameron Highland. Lepas tu dia tanya vaksin dah cukup 2 dos. Sudah. Suami isteri dah cukup? Dah cukup. Jadi bila dah cukup 2 tu dia kata kita tunjuk dan lepas tu jalan lah. So tak ada isu sangat. Tu Roblox yang pertama. Roblox yang kedua pun sama. Masa kita nak masuk Raub. Yang masa tu ada satu lagi Roblox. Jadi Roblox tu yang tanya lagi sekali benda yang sama. So kita pun ulang, kita dah standby kita punya vaksin apa ni, identity tu. Dua-dua suami dan isteri. Jadi settle juga. Dan Roblox yang ketiga masa tu kat mana? Okey, Roblox 3 masa ada satu tempat dah, tapi saya rasa keluar je Raub akan jumpa polis tu duduk je sebenarnya, tak ada tahan pun. Jadi situ lepas. Jadi saya rasa mungkin satu lagi semasa sebelum nak masuk kamera nanti. Jadi ada mungkin 4 Roblox yang akan lalu. No issue, boleh jalan je lah seperti biasa. Jadi pastikan sediakan vaccination punya identity dekat kita punya MySejahtera. Dan juga kalau apa yang saya buat, biasanya saya akan screenshot dulu supaya kalau tak ada line, benda tu boleh kita tunjuk terus. Adik, where do you want to go? Cameron Highland? What do you want to do in Cameron Highland? Tak apa. Kakak, what do you want to do in Cameron Highland? Strawberry. Okay, kita dah sampai ke TS1 Cameron Valley 1. Ni Azwa Sofia. So Cameron Valley 1. Kita berhenti sini sekejap. Sekarang jam 12.37. Jadi dah sampai ke Cameron Valley. Cameron Valley Tea. Okay. Minum air teh strawberry. Letak 1 gula. Kurangkan manis. Daripada Raub berhenti ke satu hentian rehat. Kemudian sambung dan dalam masa sejam daripada hentian rehat tu sampai ke Cameron Valley ni. Dan lepas daripada ni kita akan naik bagi untuk turun ke bawah sana. Makan dekat Cameron Valley ataupun mana-mana, dia bagi tahu bahawa kita tak boleh makan satu meja dua ramai-ramai. Ya. Satu meja 2 orang je. Walaupun satu family kena duduk lain. So mak dengan anak duduk seorang, ayah dengan anak pun duduk seorang. Jadi kalau anak ramai tu saya tak tahu lah macam mana, kena pecah-pecah lah. Jadi boleh je. Nanti kita turun bawah tu dulu. Kita akan turun dekat sana. Mana? Nampak tak? Ya betul. So kita akan turun di situ menggunakan bagi. So kita akan turun dengan bagi.
Kalau kita nak pergi ke Cameron Highland, ada beberapa pilihan macam mana cara untuk kita dapatkan hotel yang bersesuaian. Satu yang biasa, step yang pertama biasanya saya akan gunakan Agoda, tengok dalam Agoda list Agoda mana-mana yang rasa bersesuaian dengan harga, dengan kualiti, dan saya selalu tengok rating. Rating kalau lebih daripada 7 is quite good. 8 ke atas tu boleh diterima pakai. Namun saya suka tengok dari segi review orang-orang yang pernah duduk di hotel tersebut. Jadi pertama daripada Agoda. Yang kedua, kalau kita dah tahu nama hotel yang kita suka tu ataupun yang kita rasa kita nak duduk di Cameron Highland, kita boleh menggunakan langkah pertama, iaitu instead kita direct terus ambil kepada Agoda, mungkin kita boleh cuba untuk call dan tanya dia adakah ada offer-offer yang menarik tak untuk kita duduk. Jadi masa saya berada di Raup, saya duduk di Hotel Agro Raup, yang itu ada juga dalam Agoda, tapi saya call. Selepas saya call, saya akan saya dapati bahawa ada offer yang bagus lah. Dia bagi satu bilik yang ada queen size punya katil dan juga satu single size, kerana kami ni berempat. Jadi yang kecil, yang Sofia dah umur lebih kurang 7 tahun, dia perlu tidur di atas satu katil yang lain yang berasingan. Jadi itu satu malam RM120. RM120 tu untuk satu malam. Tak berapa nak kata terlalu mahal mungkin lah kot, sebab bila bertambahnya ahli keluarga macam itulah jadinya. Dia kena tambah lah juga kos. Kami selepas daripada ini kami akan duduk di Century Pines Resort. Asalnya nak duduk di Hotel de la Ferns, tapi mungkin dulu kita dah pernah try Hotel de la Ferns, kita try Hotel Century Pines Resort pula. So Hotel Century Pines Resort kita akan pergi selepas daripada ni. Harga dia pada ketika ini, tarikh pada hari ini 11 hari bulan September, adalah RM264 net. Tak ada plus-plus net. Dan bersekali dengan 2 breakfast. Jadi mungkin Century Pines Resort ni satu resort yang menarik sebab ramai yang bagi rating tinggi. Saya tengok rating 8.5, jadi kebanyakan daripada mereka. Sama juga saya pergi ke Agoda dulu, dan bila saya dapat Agoda, saya akan pergi kepada website Century Pines. Ada 2 website dia. Pergi kepada website yang betul, boleh tahu mana satu yang betul, mana satu yang mungkin agent yang buat. Jadi follow Century Pines, call mereka dan mereka akan berikan offer yang terbaik. Jadi daripada harga asal, tengok daripada Agoda tu, harga asal dia RM500, dapat RM264, bagi kami adalah itu satu deal yang terbaik. Jadi itulah dia penginapan kita pada hari ini. Jadi lepas daripada ini kita akan pergi kepada Century Pines Resort untuk menginap. Tapi kita duduk di Cameron Highland bukan nak menginap saja. Kita nak berjalan-jalan, nak juga explore. Jadi untuk tuan-tuan dan puan yang ingin ke Cameron Highland, ini adalah mungkin sedikit info selepas PKP tapi belum boleh merentas negeri. Siapa yang masih lagi dalam negeri Pahang, dipersilakan untuk kita boost income tourism kita. Saya tertarik dengan perkataan first come first serve. Ini juga melambangkan sejauh mana kita merebut satu-satu peluang
yang mana bila kita dapat satu peluang tu, mestilah satu peluang tu kita dapat dengan cara kita berusaha bersungguh-sungguh. Kalau kita tak dapat berusaha bersungguh-sungguh dan ataupun kita tak cepat, kita takkan dapat sesuatu tu dengan lebih baik. Sebab ramai lagi orang yang berada di depan yang akan melangkaui apa yang kita nak capai. Jadi setiap cita-cita yang kita nak capai, kita perlu lakukan dengan cepat, perlu usaha dengan cepat. Sebab tu setiap daripada cita-cita dan juga impian yang kita mahukan, first come, first serve. Jadi kalau kita nak jadi seorang yang lebih berjaya, kita perlu mendapatkan sesuatu itu dengan pantas dan cepat. Siapa yang lambat akan ketinggalan. Okay, kita sampai pula di bahagian kampung Taman Sedia. Ha? Oh, okey. Kita dah sampai ke Taman Sedia, kampung Taman Sedia. Sini, kita lalu kat sini dulu. Kedai-kedai buka Kedai-kedai banyak yang dah buka. Boleh. Dah boleh menjamu selera. Dah boleh cuba. Ini pun dah ada. Kita nak menuju ke situ. Iaitu Opah Strawberry. Nampak gayanya macam ada, macam buka. Jadi kita akan makan tengah hari di sini. Kita menjamu selera di sini. Opah Strawberry. Apa yang bagusnya dekat sini, sebab Opah Strawberry ni dia ada macam-macam yang kita boleh tengok. Jadi saya kena off dulu video sebab nak kena scan MySejahtera. Do you like strawberry? Yeah. Yes. Do you like strawberry? Do you want to eat strawberry? Do you want to eat more strawberry? Yeah. Kakak, do you want to eat more strawberry? No, just lollipop strawberry. Lollipop? I like lollipop strawberry. Why? Why do you like lollipop strawberry? I taste not too sour, not too sweet. Sarah, why do you like lollipop strawberry? I'm touching it's my strawberry. I saw it. Yeah. Strawberry. How many strawberries do you want? 1, 2, 3, 4, 5. 5. You want 5 strawberries? Only 5. Now, count on. Count on. Oh, 1, 2, 3, Oh, 4, 5, orange. 6, 7, 8, 9. Huh? Count on. Count all the 8. 9, 10, 11, 1. 11 after 11, 9, 11 again. The last one. So that's 9, 11. So what more then do you want other than strawberry? I want to have fun over here. Have fun? Why do you want to have fun? Because I want to look everything, but not the bird. But I want to look everything that's pretty, not the boring stuff. Okay. Okay, that's all. Let's go and get more strawberries. No, lollipop. Do you like it? Yeah, I like the strawberry lollipop. Nah. Ada. Belakang.
Kedai buka, boleh dine in. Okay, kami check in di Century Pines Resort, Cameron Highland. Ini rupa bilik Century Pines Resort, Cameron Highland. Nah, tu makan coklat dah. So, bilik dia boleh kata menarik dan selesa. Jadi ni king size saya rasa ni. King size bed. Kita ada satu sofa dan macam ada wifi dalam bilik. Menarik juga Dan bilik ni ada kipas. Walaupun kat Cameron Highland dia tak ada aircon tapi ada kipas. So boleh kita tinggal dan enjoy strawberry yang ada. Betul adik? Lollipop strawberry. Strawberry. So adik suka strawberry. Lollipop strawberry. Lollipop? Strawberry. Apa adik? Lollipop? You better try this, girls. Strawberry. Okay, kita enjoy dulu. Kita makan dulu apa yang boleh dimakan. Sekarang dah berada di Century Pines Resort, Cameron Highland. Dan ini adalah salah satu daripada teknik vlogging. Dan pada kali ini saya memilih untuk membuat travel vlog. Travel vlog saya ni akan saya teruskan untuk sepanjang perjalanan saya di Cameron Highland. Tapi saya akan share beberapa tips bagaimana untuk membuat vlog, video log untuk travel ataupun untuk perkara-perkara lain besok. Jadi selepas daripada ni dah petang. So besok akan timbul satu hari lagi. Jadi saya akan berkongsi tentang bagaimana teknik dan juga tips untuk membuat vlog. Jadi sepanjang daripada perjalanan ni saya menggunakan apa yang saya gunakan, apa software yang saya gunakan, apa equipment yang saya pakai. Dan tuan-tuan boleh klik link di bawah sebab saya ada satu link yang istimewa untuk tuan-tuan melihat bagaimana untuk membuat modern vlogging. Ada sedikit sharing di sana dan mudah-mudahan itu dapat membantu tuan-tuan dan puan untuk membuat vlog yang lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi ini dulu buat masa ni. Kita akan berjumpa selepas daripada ni. Kami akan ke Berincang untuk melihat apa yang boleh dimakan dan juga Tanah Rata. Kita nak pergi food court makan sate Cameron. Okay. Jam 6.26. Jadi anak-anak semua dah tidur. Semua penat. Tak tahu tadi tak nak tidur kan dekat hotel. Jadi sekarang baru nak tidur. Kami ke Berincang untuk sahaja tengok apa yang ada. Jadi Berincang nampak gayanya macam banyak yang dah tutup. Tapi ini kedai yang kami pergi. Kedai Pak Tam Cake. Jadi orang kata sedap. Kami dah try dulu. Tapi macam biasa je sebenarnya. Kita beli 1.15 dan kita beli sebanyak berapa Kita beli 5 RM70. Boleh campur-campur. Jadi mungkinlah kalau siapa yang nak cuba. Kek ni berada betul-betul berdepan dengan Petronas di Berincang. Sebelahnya ada Balai Bomba. Okey,
kedai pakcik sate kan? Kedai pakcik sate. Boleh order. Boleh duduk sini. uh, 10 cukup? 10? Ha, 20 kali ni. 20? Banyak sangat. Tak apalah, 15. 15 ayam. 15 sayang nasi. Nasi. 3. Nasi bilik 3. Cukup? Okay. Daging mana ada? Ada daging. Daging 5? Daging 5, ayam 5. Ha. Nasi 3. Rumah ada. Dekat mana boleh order air? Sini kan? Oh, boleh ke? Ya, sini. Hari ini adalah hari kedua di Cameron Highland dan saya berada di Century Pines Resort. Dalam proses untuk menghasilkan vlog ataupun video log, beberapa perkara yang saya biasa gunakan dan saya telah pun cuba beberapa kali dan beberapa approach. Dalam proses tu ada ketikanya saya menggunakan mirrorless dan juga ada ketikanya saya menggunakan handphone. Tapi ternyata bila kita buat vlog ni dalam keadaan yang kita nak cepat dan juga bila kita ada family dan agak sukar untuk kita nak fokus kepada vlog yang ada, kita perlukan equipment yang betul-betul cepat untuk kita keluarkan dan kita boleh gunakan dengan pantas. Saya pernah menggunakan mirrorless. Yang pertama, saya pernah menggunakan mirrorless Canon M50. Bila saya gunakan Canon M50 tu, saya dapati keadaannya mungkin agak tedious. Sebab bila kita buat guna mirrorless ataupun DSLR, kita kena keluarkan dan kita kena sambung kepada kita punya jolly tripod dan bendanya agak besar. Tambahan pula bila kita nak sambung dengan external microphone, dia akan menambah berat kepada equipment yang kita gunakan. Jadi saya mengambil keputusan, okey, yang video Cameron Highland saya yang lepas itu adalah menggunakan Canon mirrorless M50, dan sekarang ni yang ini saya menggunakan hanya sekadar iPhone XS, iPhone XS Max. Jadi ini adalah features yang saya gunakan dan saya menggunakan juga application ProTake. Ada saya buat comparison antara Filmic Pro dan juga ProTake. Untuk stabilization saya nampak lebih cantik di dalam ProTake berbanding dengan Filmic Pro. Dan Filmic Pro kalau tengok daripada komen dia banyak sangat rating yang agak buruk. Jadi saya menggunakan ProTake. Jadi yang pertama saya menggunakan yang dahulu saya menggunakan Canon mirrorless M50 dan sekarang saya menggunakan iPhone XS Max. Apa yang saya dapati bila kita buat vlog, perkara yang paling penting, satu, video kita perlu sharp dan perlu terang dan tidak terlalu banyak sangat goyang. Kalau movement tu biasa, tapi kalau goyang tu mungkin satu masalah. Jadi penonton, audience akan merasa pening, kita pun ambil tak berapa shot sangat kat situ. Jadi kita gunakan stabilization, sama ada stabilization tu kita ada external stabilization ataupun apps punya stabilization. Jadi bila kita menggunakan apps seperti mana yang saya gunakan sekarang adalah ProTake, ini adalah untuk menunjukkan flow perjalanan yang lebih lancar. Jadi macam mana cara saya berancang vlog saya? Selalu saya dia ada beberapa jenis macam yang saya katakan sebelum daripada ni. Ada yang menggunakan travel vlog, ada yang menggunakan vlog itu sebagai satu content untuk menyampaikan sesuatu perkara. Semalam saya ada menyampaikan tentang first come first serve. Jadi saya cuba kaitkan dengan first come first serve. Jadi sekarang ni apa yang saya belajar daripada pembelajaran apa yang saya belajar daripada vlog ni sendiri adalah pengurusan masa. Kita kena cari pada masa yang sesuai
kena uruskan perjalanan kita. Jadi takkan kita nak sentiasa bervlog kan. Kita kena ada masa untuk family, sebab tujuan kita bercuti adalah untuk family, untuk bersama-sama dengan family. Jadi kita perlu bersama-sama dengan family lah. Pada masa yang sama perlu ada planning. Jadi planning yang saya lakukan daripada semalam sehinggalah kepada hari ini adalah sebuah perjalanan, dan saya memberikan pendedahan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada dekat sana tentang bagaimana perjalanan daripada Kuantan ke Cameron Highland, dan selepas daripada ni Cameron Highland ke Kuantan ke Bali. Untuk siapa-siapa yang tertanya-tanya boleh ke kita keluar untuk berjalan-jalan, sepatutnya boleh. Namun apa yang kita perlu perhatikan SOP kita, pemakaian mask dan penjagaan jarak kita dijalankan dengan cara yang betul, mengikut SOP yang tertentu. Jadi kenapa kami berjalan pada kali ini adalah untuk mengelakkan crowd yang akan datang minggu depan. Mungkin tuan-tuan dan puan akan berjalan minggu depan juga. Jadi untuk mengelakkan orang luar datang ke sini dan orang yang di dalam sini juga penuh, kami mengambil kesempatan ini untuk berjalan-jalan di Cameron Highland dan melihat apa yang buka, supaya ini menjadi salah satu daripada pengisian konten untuk tuan-tuan dan puan consider kalau nak berjalan-jalan di Cameron Highland. Jadi selepas daripada ni kami akan pergi untuk ke Key Farm. Tak tahu buka ke tak, nanti saya akan ambil lagi video kat situ. Key Farm, lepas daripada Key Farm kita akan cari 1, 2, 3 tempat lagi dan kemudian bertolak balik ke Kuantan. So itu dulu perkongsian untuk kali ini. Dan saya juga ada memberikan link di bawah tersebut untuk anda lihat bagaimana cara untuk kita membuat modern vlog, ia dalam bahasa Inggeris, yang mana salah satu daripada resources yang saya jumpa, yang saya gunakan untuk pembuatan vlog saya, dan juga dan saya mendapat daripada beberapa sumber-sumber yang lain. Jadi kalau tuan-tuan puan hendak melihat dan boleh consider, boleh klik link di bawah untuk melihat modern vlogging. Ini adalah keadaan pada 12.40 12 September. Jadi ini berdekatan dengan Key Farm. So Key Farm yang di bahagian depan sana. Okay, so ini tak semua kedai buka, tapi ada jugalah kedai yang buka. Tengok shoppingnya apa. Jagung dengan sayur dan cukuplah untuk bawa. Jadi ni sekelilingnya. Masih lagi banyak kedai yang tutup, tapi kedai yang dekat sana tu dah ada yang buka. Okay, kat sini semua tutup. Jadi rasanya insyaAllah dalam minggu depan mungkin semua kedai ni akan buka. So boleh datang. Siapa-siapa yang berada dalam negeri Pahang boleh datang.
Sekarang kami ke Cameron Valley, Sungai Terla. Agak jauh jugalah untuk kita pergi. Tapi dah halang sampai Cameron. So ini adalah kawasan Sungai Terla. Ada ATV. Saya tak tahulah bila masa nak masuk ATV untuk sekarang. Tapi ini kita nak pergi ke kawasan yang macam ada ala-ala kebun teh sikit untuk kita bergambar. Jadi ni dia. Sekarang dah sampai Cameron Valley 3. Jadi sampai jugalah sini, walaupun sini dah dekat Sungai Tesla, menghadap dah menghala ke Simpang Pulai. Tapi dah lalang sampai Cameron Highland, kita lajak ke sini. Dan lepas lajak ke sini, kena patah balik jauh. Dalam asal kalau daripada semalam Kuantan Cameron dalam 5 jam, ni dah jadi 6 jam. Sekarang pukul 1.48. Tadi saya kata apa? Saya kata 12 September kan. 12 September hari Ahad, bukan hari Sabtu. Sofia. Jadi lepas daripada ni kita akan patah balik. Sebab tak boleh nak lalu ikut Simpang Pulai. Sebab Simpang Pulai kan, lalu ikut Simpang Pulai ataupun nak lalu dekat area Tapah tu dah masuk negeri lain, negeri Perak. Jadi terpaksa patah balik ke Pahang juga. Kita akan bergerak dalam negeri Pahang sahaja dan meneruskan perjalanan sekitar negeri Pahang. Lepas daripada ni kita ke Opah Strawberry, makan dan bergerak balik. Jam sekarang 1.48. Doakan supaya kami dapat sampai cepat ke Kuantan, nak singgah solat dan juga menguruskan beberapa perkara lagi lepas daripada ni. Di sini kami minum sama. Tapi kali ni tak ada diet lah. Kali ni diet dah habis. Teh apa? Teh vanilla. Memang ada susu. Dan Aida minum hazelnut. So sama-sama tak diet ni hari Sabtu Ahad ni. Cheat day namanya. So itulah dia. Dan juga waffle. Waffle memang sedap lah. Ada es krim. Habis. Sabtu Ahad ni memang habislah diet yang ada. Jadi terus ke sesi yang seterusnya. Sekarang kita dah sampai ke penghujung perjalanan daripada Kuantan ke Cameron Highland. Dan daripada Cameron Highland kita nak balik ke Kuantan. Jadi sekarang jam 3.48, keadaan hujan. Pada September 12, hari ini adalah hari Ahad. Setiap daripada titik perjalanan musafir kami daripada Kuantan ke Cameron Highland, alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan kita yang last ni kita kembali kepada Opah Strawberry. Sebab kita lunch. Jadi Sofia ni dia dah lunch lagi sekali dengan nasi lemak. Maknanya 2 kali dia makan nasi lemak. Aida dia makan scone dengan semalam strawberry, hari ni hazelnut. Jadi saya rasa Opah Strawberry recommended. Jadi Opah Strawberry kalau dengar ni bagi royalty sikit kat saya. Kan. Beberapa pelajaran ataupun pembelajaran lah yang saya boleh kongsikan. Pertama sekali, apabila kita nak berjalan dalam keadaan begini, tujuan kami, inilah dia masanya. Sebelum border daripada rentas negeri itu dibenarkan, kami berjalan dulu supaya tidak bersesak-sesak nanti pada masa yang akan datang. Sebab kami rasakan minggu depan mungkin akan ramai yang akan turun daripada sini.
daripada seluruh Kuantan, malah siapa-siapa yang mendengar daripada video ni juga akan turun ke Cameron Highland. Jadi kita mengambil pendekatan bahawa tidak mahu untuk bersesak-sesak. Yang kedua, perancangan yang kita buat di hotel dan juga perjalanan secukup rasa sahaja. So tidak terlalu pack, tidak terlalu longgar. Kami sampai dan kita terus pergi ke Cameron Valley pertama. Kita terus masuk hotel, check in, dinner dan seterusnya sampailah kepada hari ini yang mana tuan-tuan dan puan dapat mengikuti travelog saya kali ini. Jadi ini adalah perjalanan terakhir. Dan lepas daripada ni saya akan memulakan perjalanan balik ke Kuantan, iaitu yang mana saya tidak akan record perjalanan tersebut. Ada recording tapi saya tak akan tunjukkan dalam recording ni. Tempoh perjalanan balik ni bila kita tengok, mungkin tengok Waze dia bawa ikut. Sebab tu kalau guna Waze, hati-hati. Tambah-tambah kita tak boleh merentas negeri. Jadi kita jangan menggunakan route yang merentas negeri Perak ataupun merentas negeri Kelantan. Cari route yang di dalam negeri Pahang juga, yang mana kita akan pergi daripada Cameron Highland menuju ke Raub melalui Sungai Koyan, kemudian tembus Bentong. Daripada Bentong kita masuk highway terus tembus ke Gambang dan ke Kuantan. Jadi itulah dia sedikit untuk perkongsian kami sepanjang 2 hari 1 malam ini dengan semua yang menonton video ini. Azwa Sofia, ada nak cakap apa-apa? Tak ada. Azwa Sarah, kalau ada, cakap sekarang. Nampaknya tak ada. Kita akhiri perjalanan kita dengan ucapan terima kasih kerana menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ini kepada lebih ramai orang, supaya lebih ramai lagi orang yang akan mengetahui tentang perjalanan kami dan dapat menjadikan panduan. Dan tambahan juga, jika siapa-siapa yang mahu untuk melihat bagaimana cara untuk membuat modern vlogging juga, saya kongsikan. Dan ini adalah salah satu daripada cara vlog yang kami gunakan. Terima kasih di atas perhatian semua. Kita jumpa pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati apa yang kita lakukan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.